Ada satu lagu nasyid yang popular di Malaysia membawakan kisah tentang seorang wanita yang buta matanya kerana mempertahankan imannya. Namanya Zinnirah Ar-Rumiyah. Dikatakan seorang wanita yang mendapat gelaran Sri Kandi. Betul ke? فذكر إن نفعت الذكرى. Kalau kita lakukan carian secara maya, terdapat banyak perkongsian berkenaan kisah ini atas tiket tauladan dan pedoman, terutamanya buat para wanita. Versi cerita yang popular adalah begini. Zinnirah dikatakan seorang hamba yang cantik dan berasal dari Rom, dan beliau dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum Islamnya Umar radhiyallahu an. Beliau juga dikatakan antara wanita yang awal memeluk Islam, dan kerana keislaman beliau menjadi penyiksaan Umar yang pada ketika itu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncak penyiksaan ke atas beliau adalah apabila matanya dicucuk dengan besi panas sehingga akhirnya beliau buta. Pengorbanan beliau ini menjadi cercaan seluruh orang kafir Makkah dan menjadi peringatan buat yang lain supaya tidak beriman kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, betul ke kisah ni? Jawapannya adalah kisah versi ini tidak terdapat dalam mana-mana riwayat yang sahih. Dakwaan bahawa Umar radhiyallahu an menyiksa Zinnirah sehingga buta matanya adalah dakwaan yang langsung tiada asas dan tiada sandaran yang boleh diterima sebagai hujah. Kisah ini agak jelek dan pelik, di mana Islamnya Zinnirah sebagai al-awwalin, yakni orang yang awal memeluk Islam dalam keadaan tiada sesiapa pun di kalangan sahabat yang menceritakan kisah beliau diseksa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah menyebutkannya, sedangkan mereka yang memeluk Islam pada peringkat awal itu adalah golongan yang sangat istimewa dan hanya ada beberapa orang sahaja. Tak keliru untuk diingat, tak susah untuk disebutkan. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ada disebutkan bahawa Zinnirah Ar-Rumiyah yang diseksa kerana keislamannya sehingga buta, tapi tidak dinyatakan yang beliau diseksa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang diseksa oleh Umar sebelum Islamnya beliau adalah orang lain, bukannya Zinnirah Ar-Rumiyah. Terdapat lambakan perkongsian berkenaan kisah ini, namun tiada sebarang rujukan tepat yang dinyatakan, melainkan ianya hanyalah kisah yang bersifat salin dan tampal semata-mata. Kisah Zinnirah diseksa oleh Umar ini bukanlah kisah ghaib. Ianya adalah penyiksaan fizikal yang nyata. Bagaimana mungkin suatu kisah yang besar di zaman itu, namun tidak disebutkan oleh Nabi ataupun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tiba-tiba boleh lompat ke dalam pengetahuan kita hari ini? Tak mungkin berita ini datang dari langit terus kepada kita. Boleh jadi nama Zinnirah dan penyiksaan yang dihadapi beliau sehingga buta kemudian dikaitkan pula dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah satu konspirasi untuk memburukkan sahabat Nabi yang mulia. Ceritanya nampak macam bagus, mengangkat kemuliaan seorang wanita yang hebat imannya, tapi dalam masa yang sama wujudnya pendustaan dan merendahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Atas apa pun tujuan kisah ini diwujudkan dan disebarkan, ketahuilah bahawa menyandarkan sesuatu dengan agama itu perlukan bukti. Agama Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah yang ianya berteraskan kepada bukti dan contoh yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri kita dari riwayat palsu dan rekaan. Begitulah caranya kita menjaga agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingatkan, yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Akan muncul di akhir zaman para dajjal yang berdusta, membawakan hadis-hadis kepada kalian yang tidak pernah kalian, yakni para sahabat, mendengarnya, dan orang sebelum kalian juga belum pernah mendengarnya. Maka jauhkanlah diri kalian dari mereka sehingga mereka tidak dapat menyesatkan kalian dan tidak pula dapat mendatangkan fitnah kepada kalian. Al-Khalifah Online #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba